Assalamualaikum pada pendengar di luar sana. Apa khabar? Sihat sejahtera hendaknya kan? Jadi kita ni bertemu lagi dengan Suara Hati dan Quintan. Uh, Kawan-kawan semua, kita ni dah balik, orang kata berkurung semula. Tapi saya nak cakap satulah, kita jangan rasa diri kita terkurung. Kita ikut saja apa nasihat yang diberi. Kita jaga kita, kebersihan. Jangan lupa tahu pergi mana-mana kena pakai tu. Kita kena jaga kesihatan, kekuatan kita. Pasal apa? Benda ni kalau kita ikut nasihat, dia boleh dikawal, insyaAllah kan? Tapi itulah kadang-kadang kita rasa, alamak, semuanya kita rasa macam terkongkong, terputus. Saya rasa tak, sebab kalau seharian kita untuk kita beli barang tu macam biasa aja. Kita boleh keluar beli apa keperluan yang kita perlukan. Jadi itulah, saya ni masih lagi orang kata dalam kehangatan dengan apa orang kata lagu single saya itulah, Rintihan Pengorbanan. Saya harap anda semua masih lagi mendengar dan terhibur nyanyian sampaian saya tu. Itulah macam dulu-dulu sekarang senang orang kata kalau nak dengar lagu tu berkali kalau kita suka. Ini pengalaman saya lah. Bila saya nak dengar suka lagu tu, kalau CD kita akan repeat. Kalau macam kita dengar kaset, kita akan rewind. Rewind kita dengarkan balik. Tapi sekarang senang. Kita kalau pasang Spotify, kita just dia akan, kita cakap berapa kali kita nak dengar, kita biar it will repeat and play the song over and over again. So saya harap anda terhibur. Dan saya juga tak habis lagi ni nak bercerita orang kata sejarah hidup saya daripada kecil hingga ke dewasa, hinggalah saya di mana sekarang. Saya akan berkongsi. Sambil tu kita akan bercerita orang kata masalah harian kita lah. Apa yang saya apa orang kata accidentally happen to me last week, 2-3 hari lepas. Saya akan kongsi juga kalau saya rasa alamak, minta maaf ya. Orang kata nak kongsi dengan kawan-kawan semua. Jadi kita kan bila waktu orang kata macam mana? Kena cakap dekat mikrofon. Kenapa Mak cakap sorry? Sebab orang yang tak tengok, dia dengar, dia tak tahu. Sorry, saya terlanggar mikrofon saya. Dan benda tu bergoyang. Saya terkejut sendiri. Saya baik yang tak keluar yang bukan-bukan kat mulut saya, terkejut tu. Tapi itulah dia, sorry. Mikrofon ni saya tertendang. Minta maaf lah di studio. Home studio saya ini yang kecil, yang saya banggakan sangat ni. Kecil je. Mana tahu insyaAllah nanti kita besarkan lagi. Kepada pendengar di Spotify. Kepada pendengar di Spotify, tengok saya tak ada video. Saya suka macam ini bila saya cakap, maklum lah orang kata bila kita beransur tua ni, orang kata percakapan kita tu kadang banyak yang kita cakap melompat-lompat tau, kita lupa, tak full. Anak-anak muda ni dia remind kita jangan tak nak dengar pula. Maksudnya saya mendengar. Saya pendengar di luar sana, sebab tak nampak kan, kalau di YouTube ni kita boleh nampak saya bercerita ni tersepak, bergoyang, itu meletup, ini sana bergegar ke kan. Itulah dia. Dan balik kepada cerita saya tadi, saya nak bercerita pasal apa tau, pasal kalau kita katakan PKP ni berkurung ni, kita nak pergi bercuti katakan. Kalau zaman saya kecil-kecil dulu, nak cerita kisah pergi bercuti ni, holiday. Bila kita buka FB sekarang, kita buka orang tunjuk bercuti ke sana, bercuti kemari, pergi makan di situ beramai-ramai. Memang seronok lah. Tapi saya nak cerita zaman-zaman saya dulu dan zaman sekarang. Gila, kalau sekarang apabila kita nak bercuti, berada sikit kita akan pergi ke London, kita akan pergi ke Australia, kita akan pergi ke Korea. Mana yang sederhana dalam negeri. Macam sekarang kita tak boleh pergi luar negara pun. Kita akan pergi ke Langkawi, ataupun kita akan pergi ke Tioman, kita akan pergi banyaklah di Terengganu. Saya suka pergi Terengganu dengan pantai yang begitu, apa orang kata, pemandangan di sana saya suka sangat. Lepas tu orang kata kalau sekarang ni saya berangan-angan nak pergi Terengganu lah ni, ataupun Kelantan. Saya suka kalau makan di Kelantan. Kalau Terengganu tu makan pun sedap, pemandangan pun seronok,
Jadi bila bercerita mengenai zaman kita dulu, bila zaman saya kecil-kecil dulu, kalau cuti sekolah, kita bercuti katakan, tak pergi mana pun, kita pergi, kalau saya balik Gombak, kampung mak saya. Kalau saya balik Kedah, di kampung bapak saya lah. So Kedah, tapi tak jauh orang kata. So kalau bercuti, kalau kita kata yang, kalau you nampak yang saya kata makan tebu tu, itu kalau pergi orang kata berkelah di Bukit Belacan, Ampang dulu tu. Saya dulu masa kami orang kata naik basikal, atau yang dah terlepas, mana yang dah besar sikit tu, pergi sambil berjalan tu, makanlah tebu siap macam mana kita cerita. Itu cerita tebu lah tu. Ini yang saya nak cerita ni, bercuti paling tinggi kita pergi mana. Ni waktu sejarah kita dulu. Saya kalau bercuti paling tinggi, paling best dulu zaman kecil-kecil, kita pergi Port Dickson. Kalau pergi Port Dickson tu, kita tak adalah macam zaman sekarang, we must have a chalet ataupun kita sewa service apartment. Kalau zaman saya dulu tu, kita buat tikar. So kita bawa biasalah bihun, agar-agar macam tu kan. Lepas tu kalau tak orang kata tak dapat pergi cuti macam tu, kita kena balik kampung lah. Balik kampung tu yang best. Kalau balik kampung di Gombak, mana mak saya dibesarkan kami, bila nampak saya jumpa cousin-cousin saya, sepupu-sepupu saya, masa tu di Gombak masih ada lagi sawah, masih ada lagi tanam padi, masih ada lagi masa tu. Sekarang dah tak ada dah, dah moden dah. Masa tu kalau masa saya kecil-kecil, saya ingat lagi, sebab mak saya jarang kami, kalau nak balik ke Gombak tu pun dah besar sikit. Sebab saya kata kami ni orang kata tak lepas ke tanah sangat tau, mak tu tak bagi. Tak tahu sebab tak tahu kenapa. So bila balik Gombak tu macam satu macam seronok lah, riang lah, jumpa sepupu-sepupu tu, berseronok, melompat sawah, main dekat dalam bendang tu. Kadang-kadang orang kata kalau longkang kecil ada air tu dipanggil untuk apa, dipanggil saya lupalah, lecak ke apa. Ui, kat situ rasa macam main air, macam seronok kat situ. Berendam lah. Masa tu tak terfikir pula lintah pacat ke. Sekarang kalau saya nampak lintah, saya nampak pacat, saya kejung dah saya kan. Itulah seronoknya main tu. Jadi bila balik ke Gombak, dapat orang kata kat situ pun ada sungai. Kami main lah, mandi sungai, berlari lah. Kalau kata terlepas di kampung tu, mak tak boleh nak marah sangat, tak boleh nak kawal sangat. Kami seronok lah tu, panjat pokok, kita terlepas lah. Tapi itulah saya katakan, sekarang punya cuti dah lain. You must go to a place yang ada provide everything yang easy for you. Pergi jalan shopping, berbeza kan. Tapi kalau saya balik Kedah pula, dekat rumah tu, saya duduk dengan anda-anda saya, kami itu lain pula. Kalau di sana pula kami diatur cara lain, sebab my grandmother ni is very strict and proper. Makan, duduk di mana, bersembang macam mana with my auntie. Tu enjoy dia lain pula. Kalau nak pergi kedai tu, kita kena ada waktu-waktu dia. Makan tu saya ingat lagi, kita ni kok makan. So kalau buat cucur pisang ke, atau kuih cuk badak ke, saya ingat lagi my auntie tu, Daida dengan dia masak. Dia memang provide us, Kak Ida tu provide us food untuk tea. Memang masak dia memang sedap. Jadi kalau kita have tea tu dengan tok tu, akan letaklah 10 biji saja cucur tu. Jadi mata tu tengok yang lain kat sebelah, cukup ke kan? Besar-besar ibu jari ni 10 ni tak cukup rasa ni. Jadi nak ambil, nak tambah takut. So nanti my Kak Ida akan cakap, tak usah, nanti kita ambil kat dapur. Kita pergi makan kat dapur, yang selebihnya kita tak boleh lah mengacau-ngacau kat situ. That's with my grandmother. Itulah dia. And then I have a beautiful aunt, very sporting. Semuanya dah pulang ke rahmatullah. Macam Daina, Data, I love them. They are so sporting. You know, my father punya sister. And then my cousin-cousin pula, kita orang gila maksudnya panjat pokok, kita orang akan mandi sungai. Rasanya you all mesti pernah kena. Saya tengok dalam gambar kan, orang kadang tunjuk kita mandi di sini, and my cousin akan panjat pokok sana, dia orang akan berak, tahi dia akan
berak dia tu akan jatuh daripada dahan sana tu, air menuju ke kita. You bayangkan kita orang akan menjerit macam mana. That's how when we are young. Lepas tu kadang-kadang kita orang kalau katak tu, budu tu, kita main tu anak-anak katak tu. Sekarang ni pandai pula geli. Macam my sister tu geli. Padahal kita orang dulu suka main benda-benda macam gitu. Pelik-pelik macam tu, you know. Ustaz kata kalau dapat main kejar angsa tu, saya cakap lah kita orang kan. Mandi sungai tu it's a must. Kalau balik Gombak jumpa cousin semua memang. Lepas tu bila balik pula ke bandar, ke Kuala Lumpur, balik rumah kita balik. Daripada Gombak tu balik ke rumah saya tu, seminggu kadang-kadang telinga ni orang kata masuk air, dibiar sampai ada orang kata sticky macam tu tau. So sometimes my mother tak ubat macam tu. Bayangkan kita orang punya dulu nakal. Itu dah cerita dulu, saya pernah cerita mengenai air pipe lah, ini sungai pula ni. Apa yang saya lalui zaman kecil ni, saya nak berkongsi dengan anda semua. Seronoknya kita, ya. Anak-anak sekarang mungkin tak ada, because anak-anak saya pun diorang sekolah pun sekejap je di luar, yang selainnya di rumah, you know, homeschool, di depan komputer. Internet is very important lah masa tu. Sekarang ni, bukan masa tu, sekarang ni. Itu tadi kalau kita bercerita mengenai kita balik kampung waktu kecil, cuti, holiday. Sekarang ni kalau kita nak bercuti, nak kena kumpul duit lama juga, sebab nak kena pergi, kita pilih pergi ke Australia, kita pergi ke Seoul, masa saya cakapkan tadi kan. Jadi bila berkurung ni, kena banyaklah idea untuk kita memasak, kena banyaklah idea untuk kita reka-reka apa yang nak dibuat kat rumah, tengok TV ke, menyediakan segala makanan-makanan yang boleh. Dan saya terlupa pula, saya pernah yang saya punya podcast yang dulu-dulu tu, Azhar Abu Bakar ada kirimkan saya satu puisi untuk dibaca. Saya kalau boleh lah, saya tak nak baca puisi bukan orang macam Azhar. Azhar kena bagi Azhar punya puisi luahan sendiri, dan saya akan baca, saya akan kongsikan pada semua. Kalau orang lain punya saya tak nak. Boleh Azhar kalau tonton saya punya podcast ni, you make your own ni luahan. So saya sampaikan insya-Allah. Dan saya pula, selain daripada tu, kita dah kita bercerita pasal waktu kecil kita bercuti pergi mana. Saya dah bercerita dulu masa kecil kita saya pernah bercerita tak? You all pernah tak? Malam-malam dulu kalau kita pergi, bukan malam-malam bila kita pergi tengok orang kahwin, malam-malam mesti ada cap lempong. Dia panggil cap lempong kan? Atau kalau bukan cap lempong pula. Cap lempong kita ada macam joget lambak. So ada band dulu. Saya ingat lagi. Itu zaman saya lah. So kalau ada zaman baru-baru ni masih lagi di Gombak, sepupu saya anak dia kahwin, which is kira anak saudara saya lah, kahwin. Diorang masih lagi menggunakan panggil lagi band untuk nyanyi malam tu. Apa lagi, saya pun lepaskan orang kata gian lah. Dah lama tak nyanyi kan. Because atmosphere nyanyi stage show untuk persembahan kita lain. Tapi bila you menyanyi untuk orang di kampung yang you kenal, saudara mara you, sepupu-sepupu, cousin you, lain tau. Dia punya rasa seronok tu lain tau. You nyanyi pun sambil orang kata kepuasan dia tu lain. Jadi saya rindulah keadaan macam tu. Tapi zaman saya masa kecil-kecil dulu, masa saya pergi rumah orang kahwin, saya nyanyi dibayar tu, malam pula dia orang panggil saya orang kata menari joget lambak malam. Masa tu kalau nak ingat lah kan, kakak saya baru cerita, kita orang bersembang, baru teringat. Kita orang kalau pergi, kadang-kadang kawan-kawan bagi tahu, siapa ni punya kakak kahwin, so adik dia ajak, for example Ani lah, my friend Ani, kalau tengok ni, kita pergi joget lambak rumah tu. So kita bersedia lah malam tu nak pergi, ada potong kek orang kahwin tu, kita akan berjoget lambak beramai-ramai. So kita orang ni pergi tanpa pengetahuan mak saya. Kata kita nak keluar sekejap. Bila kat luar tu barulah orang kata kalau ada macam nak tukar sikit-sikit lah, ubah sikit, tumpang lah tukar kat rumah kawan. Macam tu. Nakal kan? Lepas tu pergi joget-joget apa semua, macam-macam fashion lah balik. Bila nak balik rumah, sebab kalau kita keluar memang dah tentu kena marah pun, tapi kita orang kena balik sebelum pukul 12.
Kira pukul 12 tu kira dah memang santak, dah larut malam lah pada zaman 70-an tu. Rasanya balik ni kan mampus lah, kena bersebat dengan mak kan. Saya dengan kakak saya buat apa? Cabut bulu mata sini 2, tok kepala, baca bismillah, cabut belah sini 2, tok bismillah. Pernah tak you all buat dulu? Saya pernah. Sebab apa tu kena buat macam tu? Sebab konon-kononnya with that, luck tu nanti datang mak tak marah. Sorry. Mak tak marah. Cabut macam tu. Takut. Lama-lama kalau selalu buat, rasanya kalau tiap-tiap minggu kami suka joget kan, suka dengar muzik. Tiap-tiap minggu kalau buat macam tu, bayangkan bulu mata sampai dah tak ada. Saya dengan kakak saya sekejap sabut. Taruh. Jadi adalah zaman-zaman, kalau nak ingatkan kalau saya lah masa naik basikal dulu, zaman you all ingat tak basikal, zaman basikal lah ni cerita zaman dah mau kahwin tu dah habis tu. Cukup lambat tu dah cabut bulu mata tu, dah habis cerita. Ini zaman naik basikal pula. Ini zaman cerita saya daripada kena tak boleh turun tanah, dah lepas mak dah kasih okay, at this age you all boleh keluar, but certain time kena balik rumah. Ni zaman basikal pula. Saya dulu nak basikal masa tu, basikal dia panggil basikal chopper, yang handle dia dekat panjang tinggi sikit tu. Itu ada gear pula kat depan tu. Saya nak basikal tu. Saya minta dengan bapak saya, tak dapat. Tapi bapak saya belikan saya juga basikal. Tapi beli basikal, dia orang ada panggil dulu basikal Jaguar, tapi budak kecil, bukan budak kecil lah, macam kecil sikit daripada normal lah. So pakai naik basikal tu lah. Dapat basikal tu rasanya orang kata kira lorong kepandan tu nak round semualah. Kat lorong C9, C10, jalan F tu, daripada jalan F tu nak pusing lah. Ada G1 semua kat situ. Nak naik basikal tu. Baru dapat basikal. Satu mana entah. Saya katakan yang gigi saya sopek sebelah tu, masa tu lah saya jatuh. Memang gigi saya sebelah tak ada. Itu cerita dapat basikal. Tapi tak puas hati sebab apa? Basikal tu bapak saya beli jenis lain. Saya nak basikal chopper, tapi dapat juga basikal tu kemudiannya. So kita pun naik lah basikal chopper. Kalau you all ada, nanti satu hari saya nak suruh anak saya cari gambar lah, keluarkan gambar basikal chopper tu. Kadang-kadang kat depan tu boleh tahu kan ada burung yang lembik dia punya tu. Ada itu yang terror-terror sikit tahu tu lah. Dan sekarang pula saya dengar, kalau cerita pasal basikal ni, sekarang you tengok ya, macam-macam jenis basikal. Harga pun macam-macam. Tapi saya pun kadang-kadang ngeri juga tengok orang basikal di mana kereta laju-laju. Takut juga, biarlah berhati-hati. Yang dinasihatkan kena pakai apa? Loceng di basikal. Kalau zaman kita orang dulu, kita ada loceng dan kita ada yang popet dia pegang tu kan. Tapi saya rasa sekarang mesti ada bunyi loceng yang canggih-canggih kot. Tak kena lah kan. Kalau kita dengar sekarang punya bicycle more than 5,000, 10,000 or more, takkan nak pakai loceng kling 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 kling. I think somebody nanti akan ciptakan satu bunyi loceng yang dahsyat lah. Sepadan dengan basikal dan bunyi. Kalau dulu tu boleh lah pakai kling 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 kat kampung. Kalau kat bandar kan bunyi kling 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 tu, tak, orang kata tak kena lah. Maksud saya. Itu dia pasal basikal. Jadi bila basikal dah habis ni, kita nak cerita pasal apa? Dah pandai naik bas? Dah pandai naik apa? Saya dulu masa zaman-zaman saya, kalau kata kita orang nak pergi, saya cakap, katalah kita nak pergi bercuti, saya pergi ke Bukit Belacan lah katakan. So kita orang jalan. Dulu kononnya berangan lah. Kita tengok movie tu, orang hitchhike, tahan kereta pun, kita orang pun buat. Dengan kawan-kawan ni ramai-ramai, kawan-kawan sekolah tahan, tumpang lah kalau lori, naik lori. Tapi zaman dulu Alhamdulillah, bahaya tu orang kata tak seperti sekarang macam-macam. Zaman tu kita tahan, tumpang lori, kita akan pergilah sampai mana? Okey, sampai ni. Kat sini kan kita tumpang lain pula, lori lain pula untuk pergi sampai ke Bukit Belacan bercuti. Saya tak tahulah sekarang Bukit Belacan tu masih macam dulu, airnya bersih ataupun keadaannya macam mana. Sebab kalau dulu Bukit Belacan tu kira famous jugalah. Dulu saya saya pernah balik ke ke Segamat.
kampung suami saya di Johor bercuti dengan anak-anak lah. Itu dah besar sikit anak-anak tu. Ni bersambung cerita lain ni sebab ada isu bersambung balik ke Bukit Belacan. Jadi kita orang dalam naik sampan tu, kalau di Segamat tu ada satu sungai. Kalau kita naik sampan tu, kadang dia orang nak angkat udang galah. Kalau balik sana mesti nak makan ikan baung. Macam tu suami saya, dia suka. Dia punya aunty akan buat, Ucu Arah akan buat ikan baung asam dengan bapa mentua saya suka. So bila pergi kat sana, kami naik sampan tu, macam mana terjumpa satu anak kera. Anak kera ni mak dia tinggalkan dia, I think kena mati, dia orang tembak ke situ, banyak kebun apa semua kan. Jadi kita pun ambil lah anak kera tu. Saya kesian. Jadi anak saudara saya dengan anak sulung saya bela kera tu bawa balik dekat rumah. Sampai kononnya nak tunggu besar lah. Kesian kan baby kera tu. Memanglah duduk nak kita bagi nama Ijoy. Saya ingat lagi Ijoy. Jadi bela kera tu dah besar. Bila dah besar tu dah mengganas dah dia kan. Tarik saya sana, terlepas. Orang kata boleh panik lah orang dekat rumah saya tu kalau terlepas. Jadi kita orang pun cakap macam ni lah, kita lepas lah dekat Bukit Belacan. Sebab kat situ hutan sikit di bandar yang paling dekat. So saya pun bawa lah dengan suami. Masa tu suami saya bawa lepaskan dekat Bukit Belacan. Tapi tuan-tuan, yang saya rasa nak kongsi ni apa tahu? Bila anak saudara saya bercerita, dia kata, apa ni, kawan-kawan dia orang pergi Bukit Belacan, kata suka. Dia kata satu beruk ni, dia kata makan. Kita makan nasi lemak, dia makan, kata satu beruk ni. Aku kalau pergi, dia kata suka. Dia bercerita ada beruk ni makan. Jadi anak saudara saya ni boleh tanya, rupa beruk tu macam mana? So yang lain tu menengok muka anak saya, rupa beruk lah, dia kata. Monyet kan? Tapi yang geli hatinya, sebab kita bertanya tu, sebab kita tahu beruk tu kita yang lepaskan, beruk tu kita yang ajak makan macam-macam lah. Waktu tu kalau jumpa benda macam itu is consider rare lah. Sekarang ni orang dah train macam-macam kan, binatang, anjing macam gitu, monyet macam gini. Kalau dulu tu dapat benda-benda pelik macam itu, heboh akan bercerita. Rupa beruk lah. Itu cerita isu di Bukit Belacan. Dan kami kalau pergi ke sana pula, saya pernah pergi dengan arwah bapa mentua saya. Kalau pergi kat situ, kita orang mandi sambil jalan, sebab kita orang suka beli-beli nasi lemak, bawa teh, kopi panas. Tiba tu hujan, kita pun panggil lah, Ijoy kat situ. Beruk tu boleh menyaut. Dia boleh dengar tu, dia menyaut. Dia cakap, agaknya Ijoy lah tu. Sebab bunyi dia tu, sebab bila kita panggil dia dengar, sebab dia tahu itu nama dia. Jadi itulah perempuan, kenapa saya bercerita ni. Kadang-kadang binatang dengan kita tak boleh nayakan dia orang. Dia orang kadang-kadang tahu yang kita ni sayang, yang kita kasihkan dia orang. Saya pula memang ada, bila saya duduk di mana saya duduk ni, agak kawasan sekarang ni tanah yang besar, saya kena bela anjing. Mana anjing ni yang saya ada 4 ekor ni, saya sayang sangat dia orang. Kadang-kadang orang dia memandangkan anjing ni terlalu rendah sangat. Tapi sebenarnya anjing ni kadang-kadang kita kena ikut peraturan lah, dalam segi agama. Kalau di luar untuk menjaga kawasan, boleh. Dia orang kadang-kadang menjaga saya, rumah saya. Dia orang bagi nyawa dia orang lebih untuk kita. Itu saya nak kongsi. Saya kata binatang, saya kadang-kadang bukan nak cakap apa tau, saya nak bunuh semut pun kadang-kadang. Saya rasa macam banyaknya semut aku dah bunuh. Sebab saya duduk dekat sini, semut bila nak hujan kita boleh tahu. Kadang-kadang yang bagi tahu kita keadaan cuaca ni, pada saya semut. Semut ni kadang-kadang bila dia masuk dalam rumah kita, maknanya nak akan hujan. Dia cari rezeki, dia nak kumpul, dia masuk dalam rumah kita, dia cari makanan dengan luar. Itu pada saya lah. Ni nak hujan ni. Saya kalau tengok ni nak hujan lebat, bukan berpanjangan lah. Sebab kadang-kadang bila waktu panas, semut tak ada pula dekat dalam rumah. Macam kadang-kadang di musim keadaan rumah saya ni, bila nak berangin, nak hujan, tikus akan adalah ekstra sikit. Jadi kita ni bekerja lebih sikit lah untuk mengawal keadaan tu. Tapi cicak tu saya tak boleh nak kata apa. Kalau kadang-kadang duduk di hutan ni, cicak memang banyak. Itulah dia. Balik-balik cerita saya tadi, kita dah pergi bercuti, cerita cuti kampung. Kita dah saya dah cerita zaman remaja saya. Remaja belum lagi tu. Itu baru cerita orang kata nak meningkat lah. Masa saya pergi, kalau kata pergi ke Joget Lambak tu, rasa saya umur saya dalam
12 tahun agaknya, muda lagi lah. Tapi itulah cerita saya buat masa ini. Kata peringkat berperingkat, dan saya insyaAllah akan berkongsi banyak lagi cerita yang akan datang bersama anda semua. Saya harap kawan-kawan semua terhibur, dan satu hari nanti, bukan sekarang lah, akan datang tu saya akan berkongsi di tempat-tempat lain pula selain daripada sini. Dan di sini saya akan bercerita. Kalau dengar cerita macam orang kata, kita ada cerita hantu ke, kita ada cerita kelakar ke, kita ada cerita macam-macam cerita lah. Cerita hantu ni masa kecil-kecil pun nak ceritakan. Cerita hantu Lombong. Jadi saya ingin mengucapkan mengucapkan selamat, dan kita jumpa lagi dengan akan datang cerita yang lain pula. Bye. Aku tabah menempuhi segala limpahan ujian yang menimpa. Aku berserah kepada Yang Esa. Inilah rintihan pengorbanan, inilah rintihan pengorbanan.